أفلم تكونوا تعقلون. Ayat 62. Dan sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan golongan yang ramai di antara kamu. Setelah kamu mengetahui akibat mereka, maka tidakkah sepatutnya kamu berfikir dan berinsaf? Surah Yasin ayat 22. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada kita bahawa syaitan menyesatkan ramai manusia dari kalangan kalian kamu. Apakah tidak kamu berfikir di atas manusia yang telah disesatkan oleh syaitan? Tajuk pada malam ini berkaitan dengan akal. Dua minggu yang lepas aku disebut kepada kita ciri-ciri orang-orang yang berakal dan juga orang yang tidak berakal. Sebetulnya dalam kitab Kashful Asrar ada disebut apakah dia orang yang tiada akal dengan orang yang tiada berakal. Ini merupakan persoalan ini. Orang yang tiada akal maknanya orang yang tak dapat beza antara hitam putih. Dia tak ada akal. Secara mudah kita sebut orang gila. Orang gila dia tak ada beza, tak boleh nak membezakan antara yang baik dan yang buruk. Segila-gila dia tak gila pasal duit. Pasal duit dia tak gila. Segila-gila dia kalau perlukan duit memang dia ambil. Kalau dia ambil balik kat tangan dia duit memang dia marah. Tiada akal ni juga, iaitulah seperti dia katakan kanak-kanak. Tak dapat beza antara yang baik dan yang buruk, yang suci dan yang kotor. Ada orang yang tiada berakal. Dia ada akal, tapi disebut tiada berakal. Itulah kitab ni, minggu lepas kita dah baca, maka ketahui olehmu bahawasanya yang berakal. Sebut pada kita di antaranya itulah dia tidak mencari dunia melainkan kebajikan. Matlamat dia itulah untuk mendapat kebajikan. Beza dengan orang yang tiada berakal. Orang yang tiada berakal dalam dunia dia tak tuntut melainkan kemewahan. Matlamat dia untuk mendapat kemewahan, kesedapan dalam dunia. Matlamat ni lah yang kadang-kadang disebut pada kita menghalalkan cara. Yang penting dia dah dapat apa yang dikandungi. Ya, kalau kita tengok sejarah-sejarah dalam sejarah bahasa Malaysia, dalam sejarah yang ada dalam SPA, dulu yang kita belajar dia ada golongan apa peringkat awal, pertengahan tu majority, peringkat awal tu majority, peringkat awal tu golongan peneliti apa, litiliti. Kehidupan mereka berpindah rangka berbanding dengan golongan yang peringkat baru Mesolitik. Dia sudah menyatakan satu sistem dalam kehidupan dia.
sejarah dan buku sejarah. Kalau dalam sejarah Islam pula disebut peringkat awal ini ialah golongan jahiliyah, zaman jahiliyah. Jahiliyah itu diambil daripada perkataan jahil. Itulah bodoh, tak tahu. Jahiliyah itulah yang dibangsakan kepada satu golongan yang hidup tanpa ada panduan. Padahal di zaman sebelum Nabi kita dilantik sebagai Nabi dan juga Rasul, dikatakan zaman jahiliyah itu, pada ketika itu sudah ada sistem kehidupan mereka. Ada dari kalangan bangsawan, ada dari kalangan golongan cerdik pandai. Setengah buku disebut, dia kata digelarkan kepada golongan tersebut zaman jahiliyah kerana mereka mengamalkan sistem lain daripada sistem Islam. Dikatakan zaman jahiliyah. Definisi ini bukan hanya khusus kepada zaman sebelum kebangkitan Nabi, bahkan definisi ini kekal sehingga pada hari ini. Mana-mana peraturan dalam kehidupan yang diambil, yang dicedok, digunakan daripada pemikir-pemikir yang tanpa berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dikatakan sistem itu sistem jahiliyah. Itu dalam ayat Al-Quran yang tersebut, fahukmal jahiliyah yabghun. Apakah undang-undang sistem peraturan jahiliyah yang dituntut? Itu yang Allah sebut di dalam ayat Al-Quran. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yu'minun. Siapakah lagi yang lebih baik hukuman hakim selain daripada Allah? Siapa dia lagi? Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan manusia, dia turunkan Al-Quran, dia hantarkan Rasul untuk nak bagi kepada manusia supaya ada peraturan dan juga panduan dalam kehidupan. Yang kita hidup pada hari ini semuanya ada sistem, berlandaskan kepada sistem peraturan. Baik di rumah kita pun ada peraturan, dalam kereta kita pun ada peraturan, pejabat kita pun ada peraturan, di mana tempat saja kita pergi semua ada peraturan. Tak boleh lagi kita ada peraturan dalam kehidupan kita. Mana saja tempat yang kita pergi, semua ada peraturan. Saya hidup seorang-seorang dalam hutan pun ada peraturan dengan diri kita sendiri. Kita ada peraturan. Tak lepas kita. Kita naik kereta, lalu ikut sudah lorong kiri. Kenapa kita lalu sebelah lorong kiri? Sebab peraturan. Sebab peraturan. Kalau tak ada lain putih, suka hati kita nak lalu ikut ini. Bukan nak cerita berkaitan dengan jalan raya mana ni. Cuma nak cerita pada kita, kita ni ada akal. Kita ada akal. Akal yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Kalau tak ada ilmu, akal itu dikatakan tiada berakal. Akal ada tapi tiada berakal. Itu saya suka ambil pada kata-kata seorang ustaz. Dia sebut hari ini manusia berakal, tapi dia sebenarnya tiada berakal. Bercakap berkaitan dengan bahan kita Islam, bercakap berkaitan dengan masalah keduniaan, hebat. Boleh bercakap bahan masalah dunia, begitu hebat. Tapi bila disuruh membaca Al-Quran, tak boleh nak baca. Cerita berkaitan dengan bab sembahyang, tak boleh nak hurai berkaitan dengan bab sembahyang. Tapi kalau bab masalah ekonomi, A sampai Z, dia boleh cerita secara detail. Orang lain dengar terpegun apa yang cakap. Memang power tu dalam bab sudut ekonomi.
Islam tak melarang berkaitan dengan bab ekonomi. Tapi bila disuruh cerita berkaitan dengan bab solat, disuruh cerita berkaitan dengan makna yang terdapat dalam bacaan dalam solat, suruh dicerita berkaitan dengan bab tauhid kepada Allah, keliru tak perlu cakap. Disebut juga dalam kitab mengatakan bahawa menuntut ilmu fardu kifayah adalah haram selagi mana tidak menuntut ilmu fardu ain. Sebenarnya kita dikeraskan begitu kepada kita. Lebih-lebih lagi pada zaman sekarang ini, orang ambil tolak berkaitan dengan bab ilmu fardu kifayah, sedangkan ilmu fardu ain tak ambil. Anak saya belajar doktor, tapi itu macam mana? Belajar doktor itu fardu kifayah. Tapi kalau tak boleh nak cerita berkaitan, tak ada berkaitan dengan bab ilmu tauhid, sedangkan banyak dalam kitab-kitab ilmu tauhid dia ada permulaan untuk disebut wajib atas setiap mukallaf. Apa dia? Banyak benda kita kena ambil tahu berkaitan dengan perkara-perkara yang dituntut. Sebab itulah ulama-ulama zaman dahulu kecil-kecil lagi dia dah ajar berkaitan dengan bab ilmu tauhid. So hafaz sifat dulu, hafaz wujud kita mampu, wujud artinya ada, lawat dia ada, mustahil dia ada, wajib ada, Allah Subhanahu wa ta'ala dalilnya ada, hafaz. Belajar dulu di masa kecil dulu berkaitan dengan bab ilmu tauhid, itu fikir juga apa faedah. Tak boleh nak amal sebab kita kecil. Mereka umur 8 tahun, mereka umur 9 tahun, 10 tahun, tak tahu apa. Tapi kalau belajar bab sembahyang, kita dah boleh berhenti terus. Cara takbirnya macam mana, cara rukuknya macam mana, apa bacaan dalam rukuk, apa bacaan dalam takbir, apa bacaan dalam sujud, kita hafal dan sebagainya. Boleh amal. Tapi belajar bab ilmu tauhid masa kecil dulu, nak fikir juga apa faedahnya. Nak amal kat mana? Guru marah kalau tak ingat. Guru marah. Sampai kena bentuk ketampi. Ada yang kena bentuk ketampi 20 kali. Esok tak boleh jalan. Bengkak urat. Banyaklah disebut pada kita dalam kitab ini berkaitan dengan ciri-ciri orang yang berakal dengan orang yang tidak berakal. Bila kita baca ni, kita kena tengok balik. Yang pertama, kena lihat ada tak ada pada diri kita sifat orang yang berakal. Termasuk saya sendiri yang bercakap. Nanti juga bukan akan untuk nak melepaskan benda ni kepada tuan-tuan dan juga perempuan. Masuk pada diri saya sendiri. Sebab kitab ni dia tulis maka ketahui olehmu. Dia suruh kita ambil tahu. Maka ketahui olehmu bahawasanya akal itu tahunan bagi ilmu. Akal tadi kata musannif bin rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Dia kata bahawasanya akal itu tahunan bagi ilmu. Akal kalau tidak ada ilmu, dia nampak bodoh. Itu senang cerita. Akal kalau tak ada ilmu, nampak bodoh. Isu yang sekarang ni bab panda kan banyak dalam WhatsApp, Facebook, apa cerita berkaitan dengan bab panda. Orang Kelantan nama orang panda. Perkataan panda tu bukan tu nama panda dan panda itu yang banyak orang sebut Kelantan dengan kain paling banyak panda. Jangan buat panda-panda. Maknanya jangan buat panda-panda ya. Macam-macam orang komen berkaitan dengan itu. Betul saya tengok berkaitan sekali. Macam keadaan negara kita ni, orang atas ada akal. Macam mana? Sanggup habis berjuta-juta ringgit untuk nak bawa balik 2 ekor binatang. Hadis Melayu, apa sebut hadis Melayu?
bukan hadis Nabi. Apa disebut? Kalau di hutan disusukan, anak mati kelaparan. Musannif rahimahullah ta'ala ini dia menyatakan kepada kita bahawasanya akal yang tiada ilmu itu, apa ni akal itu adalah rakam kepada ilmu. Ilmu yang kita nak rujuk di sini itulah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Kita menilai cerdik seseorang itu dari sudut ilmu dunia, tapi agama tak nilai dari sudut dunia, dia nilai dari sudut agama. Kerana amalan-amalan setiap tindakan yang kita lakukan di atas dunia ini, kalau itu berasaskan kepada agama, jadi manfaat hari akhirat. Tapi kalau perbuatan kita, keadaan kita dalam dunia pada hari ini tidak diasaskan kepada ilmu agama, maka perbuatan tadi sia-sia, tak ada faedah. Dan ilmu itu tahunan kepada ibadah. Sambung lagi. Akal itu adalah tahunan kepada ilmu, dan ilmu itu tahunan bagi ibadah. Ilmu kalau ada tidak beramal, maka tidak ada faedah. Maka ilmu itu kena amal. Ilmu itu mesti amal. Kalau kita beramal dengan tanpa ada ilmu, dikatakan tidak berakal. Orang yang beramal dengan ilmu dikatakan berakal. Sebab amal ibadah yang dilakukan itu menepati hukum syarak. Apabila menepati hukum syarak, di situ ada kebaikan yang Allah nak bagi kepada dia. Kalau setiap amalan yang dilakukan itu tidak ada ilmu, maka tidak ada apa-apa faedah. Itulah orang yang duduk dalam majlis ilmu adalah lebih baik daripada beramal ibadah sembahyang 1000 rakaat. Lebih baik duduk dalam majlis ilmu. Dan ibadah itu tahunan syurga. Orang yang ada akal, dia kena ada ilmu. Apabila ada ilmu, dia mesti berlaku melakukan amal ibadah. Dan amal ibadah itu merupakan tahunan kepada syurga. Kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala mesti dengan amal ibadah. Itu dari salah satu suluk syariat. Atas bab kekuasaan Allah, itu Allah yang berhak. Allah nak masukkan siapa sahaja dalam syurga, itu hak dia. Itu memang kita tak boleh nafikan. Amal ibadah yang kita buat ini adalah salah satu sebab untuk kita nak masuk syurga. Penyebab masuknya kita ke dalam syurga itu adalah di bawah tanduk kekuasaan kudrat iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Atas kehendak Allah. Kerana syurga itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Amal ibadah tidak ada kuasa untuk nak menentukan kita itu masuk dalam syurga. Amal ibadah tak ada kuasa. Habis itu kita buat amal ibadah itu menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Itu yang seperti mana berlaku kepada kisah yang dikatakan orang buat amal ibadah 500 tahun tanpa henti. Masuklah dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, berbangga dengan amal ibadah 500 tahun boleh masuk syurga. Allah hantar malaikat untuk timbang amal ibadah 500 tahun dengan satu timah lima. Timbang maka berat 155. Allah suruh malaikat tanya, adakah kamu masuk syurga kerana amal ibadah yang kamu lakukan ataupun kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Barulah orang tadi mengakui, surrender, mengatakan bahawa dia masuk syurga adalah kerana rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadah itu adalah taulan kepada syurga. Taulan kepada syurga, gerakan kepada syurga. Maka barang siapa ada baginya segala perkara ini,
perkara ini tu apa dia? Kita rujuk balik tadi kepada ada akal serta ilmu, ada ilmu serta amal, serta amal ibadah itu adalah rakan kepada syurga. Siapa dia ada semua ini, kata musannaf ini, maka iaitu ia adalah isi syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah termasuk dari kalangan ahli-ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Kena dengar, amal ibadah yang kita buat mestilah bergantungan kepada ilmu. Mestilah ada ilmu yang kita nak buat amal ibadah. Baik sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, mesti ada ilmu. Tak ada ilmu, bertanyalah kepada orang yang ada ilmu. Kalau orang ada ilmu tak boleh nak jawab, dia akan tanya pula kepada orang yang ada ilmu. Kenapa disebut kepada kita begini? Ramai juga dari kalangan para asatizah, para ustaz-ustaz berbincang dan berkaitan dengan bab majlis-majlis ilmu agama. Tak ramai orang yang suka duduk dalam majlis ilmu agama. Itu fenomena yang berlaku di akhir zaman. Tak ramai orang yang suka duduk dalam majlis ilmu agama. Mereka lebih suka duduk dalam majlis-majlis yang tidak memberi faedah kepada mereka pada hari akhirat. Itulah telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa zayyana lahumush syaitanu a'malahum. Syaitan telah memperhiaskan amalan-amalan mereka itu. Jadilah mereka itu nampak amalan mereka itu jadi satu amalan yang baik, tetapi di sisi agama sebenarnya tak baik. Mereka nampak perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang baik, tetapi di sisi Allah adalah sebenarnya tidak baik. Untuk nak nampak baikkah ataupun tidak baikkah di sisi agama, duduklah dalam majlis ilmu yang mentelaah Al-Quran dari hadis-hadis dan juga kata-kata para ulama. Mereka telah mendapat ilmu yang begitu hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah buka pintu-pintu rahsia bagi mereka. Mereka nampak. Dan barang siapa tiada padanya segala perkara ini, siapa-siapa dia yang tidak ada ilmu, kemudian tidak ada ibadah, maka iaitu haramlah ia daripada isi syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak termasuk dari kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia tidak ada ilmu dan juga tidak ada amal. Kalau ada amal pun, amal ibadah yang dia lakukan itu tidak menepati. Mudah kita tengok saja dari bulan Ramadan. Kata lama lagi dah masuk bulan Ramadan, memenuhi ruang masjid dan juga surau untuk orang sembahyang tarawih. Tapi untuk nak memperbaiki berkaitan dengan bab sembahyang tak aman. Itulah majlis-majlis ilmu yang berkaitan dengan bab solat tak aman. Dia rasa amal ibadah yang dia buat itu dah sempurna dan lengkap. Itulah dalam surah Yasin yang Allah sebut, itu qauman man ayat Al-Quran tadi untuk nak diberi amaran kepada satu golongan yang tidak pernah diberi amaran oleh datuk nenek moyang mereka. Akhir sekali mereka ini lalai daripada yang surah Yasin ayat keempat. Itu qauman man datuk nenek moyang mereka tak pernah pun cerita kepada mereka berkaitan dengan bab solat yang betul. Jadi dia ikut saja apa yang dilakukan oleh datuk nenek moyang mereka. Ikut saja. Bila dia ikut itu tanpa ada ilmu, habis sekali dia menyandarkan perbuatan dia tadi kepada datuk nenek moyang mereka. Kenapa sebenarnya begini? Ayah saya sebenarnya begini, datuk saya sebenarnya begini. Dia sandarkan begini. Kalau ayah, datuk, nenek moyang kita itu di kalangan orang alim, okey lah. Sebab dia tahu
hukum-hukum ni kalau baik, kalau betul, dah lama dah orang dulu melaksanakan hukum-hukum. Dia buat alasan begitu. Dia kata kalau hukum-hukum ni bagus, hukum-hukum ni memang baik, dah lama dah orang dulu melaksanakan hukum-hukum. Tapi orang dulu pun tak laksanakan hukum-hukum. Kenapa kita sungguh sangat nak laksanakan hukum-hukum? Jawapan kita, kalau orang dulu jahil dalam agama, kalau orang dulu jahil dengan bab hukum hakam bab agama, tentu dia tak laksanakan hukum. Macam juga sembahyang. Kalau orang dulu jahil dengan bab sembahyang, dia tak sembahyang. Apa orang zaman sekarang selepas dia pun tak sembahyang tu? Sebab dia kata kalau sembahyang tu betul baik, dah lama dah orang dulu sembahyang. Sebab orang dulu jahil dalam bab agama. Jadi kita nak kena ada apa dia? Ada ilmu dan juga ada ibadah. Itulah dia di antara syarat Allah nak menerima suatu amal ibadah. Yang pertama ialah mesti ada ilmu. Itu syarat yang pertama untuk Allah nak menerima suatu amal ibadah yang kita buat, mesti ada ilmu. Yang kedua, barulah kena ada ikhlas. Kalau ada ilmu, tidak ada ikhlas, maka tidak diterima oleh Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Wa ma umiru illa liya'budullah. Janganlah disuruh kepada kamu malaikat untuk mengabdikan diri kepada Allah hal keadaan kamu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti ikhlas. Kalau kita nak buang sifat riya, sum'ah, wujud, cukup payah. Disebut juga kepada kita, sebahagian daripada para ahli ulama mengatakan bahawasanya kenapa melakukan amal ibadah dalam keadaan kita riya? Kenapa kita boleh melakukan amal ibadah dalam keadaan kita riya? Melakukan suatu amal ibadah nak tunjuk-tunjuk kepada orang. Riya. Sebahagian ulama tasawuf mengatakan orang yang melakukan amal ibadah dengan kerana riya adalah disebabkan kerana terlampau banyak sangat makan makanan yang halal. Apa itu? Allah dah sebut dah, inna Allah la yuhibbul musrifin. Allah tak suka kepada orang yang melampau. Setengah ulama tasawuf dia sebut kepada kita, timbul punca daripada mana datangnya sifat riya itu. Ulama tasawuf gaji, dia kata puncanya daripada makan makanan yang halal melampaui batas. Makanan halal mas banyak-banyak pun boleh timbul sifat riya. Makan nasi kat rumah kita, nasi kita halal, beras, memang duit sumber pun memang daripada sumber yang halal. Balik ke rumah, masak nasi. Ikan-ikan apa kita pergi mancing sendiri, tak beli kat kedai. Kita pergi mancing sendiri tu halal. Halal untuk juga, memang kita yakin. Kat sungai kita pergi mancing sendiri. Balik kat rumah suruh isteri masak. Nak makan apa ni? 3 rasa ke 7 rasa? Banyak rasa sekarang ni. Dalam ibu-ibu penuh dengan rancangan makanan. Makanan ni sarapan lah, 5 rasa, 5 rejak, macam-macam. Perempuan dia tahu lagi. Ustaz pun tahu juga. Kadang-kadang terbengok, terlepas pandang. Macam-macam bab makan. Kita balik ke rumah, masak isteri tanya nak makan apa dia? Buat 7 rasa. 7 rasa. Kita makan melampaui batas. Ulama tasawuf mengatakan punca riya dalam amal ibadah melampaui dalam makan makanan yang halal. Kenapa?
kita dah bincang berkaitan dengan orang yang berakal. Di antaranya iaitulah dia tidak makan banyak. Tak makan banyak. Dia makan sedikit. Kerana makan sedikit banyak ibadah. Kalau makan banyak sedikit ibadah. Itu dalam kitab penawar hati. Kitab penawar hati itu semua. Makan banyak ibadah sikit. Kalau makan sikit ibadah banyak. Itu biar sebalik-balik ambil. So macam mana kita nak makan? Apabila kita makan, makanlah untuk sekadar kita beramal ibadah, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Makan untuk ingat nak buat ibadah kerana Allah. Saya baru dengar sebelum ni saya dah baca kitab tasawuf. Dan kitab ni disebut melampaui makan makanan yang halal punca amal ibadah kita teriak. Melampaui makan makanan yang halal. Kita semua tapi dia boleh menimbul sifat riak dalam amal ibadah kita kepada Allah SWT. Jadi bagi orang yang tidak ada sifat ilmu ibadah ini, maka dia bukan dari kalangan ahli syurga. Dan berkata setengah ulama, bala itu atas 3. Begitu kan dia sebut. Dia kata bala ni ada 3 bahagian. Ada 3 bahagian. Bahagian yang pertama dia kata iaitulah bala ta'ri, dia bagi ta'ain za ya ba, bahasa Arab ta'ri. Kemudian yang kedua namanya iaitulah bala ta'dib, ta alif hamzah dan ya ba, ta'dib. Dan ketiga bala taqrib, ta qaf ra ya ba, taqrib. Ulama tasawuf dia bincang dari aspek yang berbeza, berbanding hakikat. Jadi di sini bala tu ada 3 bahagian. Pertama bala taqrib, yang kedua bala ta'dib, dan yang ketiga bala taqrib. Bala ta'zib itu bagi segala orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bala ta'zib, ta'zib maksudnya seksaan. Apabila datang di suatu bala bencana dalam dunia ini, dia merasakan itu merupakan satu seksaan yang begitu betul untuk dia nak hadapi. Itu untuk orang yang buat maksiat kepada Allah. Bala ta'zib, kekurangan makanan, kemarau yang panjang, susah untuk nak cari makan. Dia merasakan Allah seksa. Dia merasakan itu satu azab bagi dia. Orang yang berhadapan bala sedemikian betul adalah bala bagi orang yang buat maksiat kepada Allah SWT. Sepanjang seksa hidup dia, seksa hidup dia, susah nak hidup. Itu dipanggil bala ta'zib. Dan yang kedua iaitulah bala ta'dib. Ta'dib ni iaitulah mendidik. Bala untuk mendidik. Kita ambil contoh mudah. Dalam 2-3 bulan lepas kita kena catuai. Catuai. Satu bala, 2 definisi yang berbeza. Bagi orang yang maksiat kepada Allah, dia merasakan itu azab. Azab. Nak makan susah, menggah air, semua angkut air, bawa naik, semua bagi dia azab. Nak makan, minum pun payah, nak basuh pakaian pun payah. Bila ada air yang sedikit itu
Cara penggunaan air yang diadakan sedikit itu bagaimana cara dia guna? Ini dia panggil bala taktik untuk nak mendidik. Contoh kalau kita bagi orang yang takwa kepada Allah, berbakti kepada Allah sampai masa tak ada air dan semayang, ada air pun sedikit saja. Cara kita mengambil air semayang itu macam mana? Itu dia nak didik. Masa ada air, kita ambil air semayang tanpa ada pendidikan cara penggunaan air. Ada pendidikan langsung. Memang kita buka bulas kepala air tu, lagi dah habis, lagi tu kita bulas. Dah habis dah, kita bulas lagi. Tutup-tutup air pun keluar, letak kat dalam dah rosak. Tapi kita guna ambil air sembahyang, masa kita tak ada air, memang berbeza. Kita boleh tahu cara. Itu sebut lepas, kalau sebotol air ni, mungkin 2-3 kali, mungkin 2 kali kita boleh ambil sembahyang. Sebab cara penggunaan kita tadi. Maka di situlah kita pun belajar cara menggunakan ambil air sembahyang yang betul macam mana. Tapi masa ada air, macam mana kita guna. Kita boleh nilai sendiri. Itu juga kalau perempuan isteri kat rumah basuh pinggan, basuh nasi, basuh masak-masakan apa semua, sayur-sayuran. Tengok dia punya cara penggunaan air macam mana masa tak ada air. Tapi masa ada air, boleh nilai sendiri. Boleh nilai sendiri. Apabila ada air, sepatutnya kita terus menerus mendidik cara penggunaan air semasa tak ada air. Itu sebenarnya. Tapi kita lupa sebenarnya. Masa ada air itu, guna memang cukup habis. Lama dah kita tahu ayat Al-Quran maksud innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya mubazir itu adalah saudara kepada syaitan. Semua orang tahu. Semua tahu. Tapi cara penggunaan kita macam mana? Kita bila dah itu, kita lupa dah nikmatnya Allah berikan kepada kita. Maka sebab itulah juga disebut kepada kita oleh setengah ulama. Dia kata apa? Ulama tasawuf dia sebut. Dia kata tiap-tiap bala yang menghampirkan akan dikau kepada Allah itu, maka yang itu sebenarnya nikmat. Jatuh air 2-3 bulan yang lepas tu boleh menyebabkan kita menggunakan air secara berhemat. Maknanya itulah cara yang dikehendaki oleh Islam. Ingatlah, itu sebenarnya nikmat yang Allah bagi. Dan tiap-tiap nikmat yang menjauhkan dikau daripada Allah Ta'ala itu, maka itulah sebenarnya bala. Itu sebut lagi pada itu. Masa ada air, nikmat. Tapi penggunaan nikmat yang Allah bagi kepada kita begitu banyak tu, lagi jauh kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebenarnya bala. Barulah masalah sebut. Setiap bala yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sebenarnya nikmat. Lepas itu dalam kitab Syarul Salikin ada sebut, saya lupa nama apa, seorang ulama besar. Orang lihat kepada dia di sekitar rumah kita, kawasan dia. Apabila lihat dia ditimpa bala yang begitu hebat, dia semua. Orang pun keheranan, kenapa dia disenyum sedangkan dia ditimpa musibah yang begitu hebat. Tapi berjawab, dia kata, setiap musibah yang menimpa aku sebab aku senyum itu kerana Allah nak menghapuskan seluruh kejahatan aku. Bagi dia, kita tak melihat dari segi aspek itu. Kita melihat dari segi aspek nafsu kita. Dari segi sudut nafsu kita itulah yang tak dapat tu, kita pun rasa tak puas hati. Tak puas hati kan yang kita meronta-ronta. Tu dia jari orang tu urus air tak betul, tu dia jari orang tu buat tak betul, tu dia jari pada orang tu buat tak betul. Tapi dari segi ulama tasawuf, dia tidak melihat begitu. Dia melihat dari segi sudut yang jauh sekali. Setiap bala yang datang itu adalah untuk Allah nak hapuskan dosa-dosa yang ada pada diri dia. Yang kedua, Allah nak angkatkan darjat seseorang. Allah nak angkatkan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Akhir ayat yang Allah sebut. Nescaya kami menguji kamu
macam-macam yang Allah nak uji. Kekurangan pada diri, kekurangan pada harta, tubuh-tubuhan, semua itu Allah nak uji semua. Bagi mereka yang sabar di atas ujian itu, Allah sebut wa basyiris sabirin, berilah khabar gembira kepada orang yang bersabar. Di antara ayat lain yang Allah sebut innallaha ma'as sabirin, Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Itu khabar gembira kepada orang yang bersabar. Banyak kedua tadi bala takdir, bala yang Allah nak mendidik kita, nak berakhlakkan kita, supaya kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Sebelum ni kita bincang bagaimana para alim ulama yang betul-betul yang dikatakan ulama ukhrawi berbanding dengan ulama duniawi. Ulama ukhrawi dia tak minat untuk nak mencari kemewahan dalam dunia, dia lebih berminat untuk nak mencari kebaikan pada hari akhirat. Tak suka duduk dengan orang kaya, dia suka duduk dengan orang yang susah. Dia pula tak suka orang puji pada dia, dia lebih suka orang hina pada dia. Kerana setiap pujian itu, kalau dia tidak dapat kontrol dengan baik, tak dapat nak urus dengan baik, dia boleh menyebabkan diri dia terkapung-kapung, akhir sekali lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pujian-pujian yang menangkap. Ulama-ulama ukhrawi dia terminat kepada keduniaan, dia minat kepada akhirat saja. Itulah dia katakan sifat qanaah, zuhud dan sebagainya. Kemudian yang ketiga bala takrib. Bala takrib itu iaitulah bala bagi segala kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Bala takrib. Bala takrib ni maksudnya menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi banyak bala, lagi dekat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada antara contoh tadi dia sebut tadi, kenapa dia senyum apabila ditimpa musibah? Dia timpa musibah kerana apa? Itulah setengah disebut kepada kita oleh para alim ulama dan kitab nasihat agama Syekh Iman pun ada sebut, takut kepada Allah itu menyebabkan kita lagi dekat kepada Allah berbanding kita takut kepada lain daripada Allah. Kalau kita takut lain daripada Allah, kita lagi jauh. Tapi takut kepada Allah, kita lagi dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala lagi banyak ujian yang Allah turunkan kepada dia. Di antaranya para rasul yang disebut sebagai ulul azmi, rasul-rasul yang paling hebat ujian-ujian yang Allah turunkan kepada mereka.
Akhir sekali saya baca dalam satu kitab yang telah ditulis oleh Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Dalam kitab pun disebut dalam kitab itu ada seorang ulama tasawuf. Seorang ulama tasawuf dia sebut, dia kata, aku bimbang sekiranya aku tidak ditimpa musibah dalam tempoh 40 hari. Aku bimbang. Itu menunjukkan bahawasanya berkemungkinan aku tidak di dalam perhatian Allah SWT.